Okay, hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. So kita sambung balik. Kita nak cover, tadi lepas pada kita dah cover on 3 candlestick yang terbaik pandangan saya. Okay, kita sekarang ni kita nak cover mengenai market structure. Okay, so market structure, dia punya fitrah market ni, dia akan bergerak macam ni. Dia akan zigzag, zigzag. Okay, so ini macam kita cakap apa, uptrend ataupun selain pada uptrend apa, bullish. So dua benda ni. Okay, so nama dia bullish ataupun market tu tengah uptrend. So dalam keadaan uptrend ni, kalau korang semua perasan dia ibarat dia datang zigzag, 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 zigzag. Okay, korang kena tahu satu perkara. Alright, it's very simple, iaitu bila dia naik, kalau korang perasan, dia akan turun balik. Dia naik, dia turun balik. Dia salam kawan yang lepas. Dia naik, dia salam kawan yang lepas, dan dia naik. Okay, so kalau korang betul-betul perasan, kalau saya tarik line dekat sini, nampak? Nampak tak? Bila saya dah tarik line dekat sini, kita akan nampak dia akan datang. Bila dekat sini, dia akan salam balik dekat sini. Dia salam dulu, kemudian dia sambung perjalanan dia. Batal balik, dia salam balik dekat satu level yang sebelum ni tadi, kemudian dia teruskan perjalanan dia. So ini perkara-perkara ni, ini kita panggil sebagai support and resistance. Okay, so di sini korang semua kena faham satu perkara sebelum saya nak sambung dengan penerangan itu, korang kena faham S and R, support and resistance. Okay, support and resistance ni korang kena ingat satu perkara. Dia ibarat support ni adalah kita punya lantai. So you bayangkan kita sekarang ni kita berada di rumah. Okay, kita dekat sini. Ini kita. So lantai kita ni ibarat support. Atas atap kita ni kita panggil sebagai resistance. Okay, bumbung kita tu adalah resistance. Okay, so itu saja beza dia. Jadi resistance dan support ni sifat mereka kuat. Bermakna setiap kali perkara yang berlaku, kena dekat orang akan melantun, kena dekat orang akan melantun, kena dekat orang akan melantun. Okay, so kalau kita ambil balik dalam situasi tadi, okay, support resistance tadi kita ambil macam ni. Okay, dia kena saja dekat line-line ni, dia akan melantun balik. Okay, sekarang ni saya tunjukkan anda semua satu benda. Kalau korang perasan di sini, sepatutnya bila dia kena dekat dia punya, sebab ini sekarang ni ini support. Ini support. Ini adalah resistance untuk yang ini. Resistance, betul. Tapi sekarang ni dia dah pecah dinding resistance. Maksudnya tadi kita sebagai satu manusia dekat sini, rumah kita ada dinding, ada lantai dan ada ceiling kan. So dia dah pecahkan ceiling tu. Tak tahu lah dia jadi Iron Man ke apa ke, I'm not sure. Tapi dia dah pecahkan benda tu. So bila dia pecah benda tu, dia jadi breakout. Okay, dia dah breakout kat sini. Nampak dia dah breakout. So proses ini kita panggil dia sebagai breakout. Ingat bila dia pecah je dinding atas atau bawah, kita panggil dia breakout. You have to clear that. Tulis. Okay, you can jot down this. So bila dia pecah je mana-mana dinding, sama ada dinding bawah atau dinding atas, kita boleh ambil dia sebagai breakout. Tapi bila dia patah balik dan dia salam balik tempat yang dia pernah pecahkan tadi, iaitu di sini, previous resistance, dan dia terus pergi, itu kita panggil dia sebagai RBS, iaitu resistance become support. Bermakna tadi dia dah pecahkan. Okay, jadi sekarang ni dia langgar balik untuk dia naik lagi tinggi. Bermakna sekarang inilah support dia. Sebab itulah kita panggil previous resistance now is becoming the current support. Faham tak saya cakap apa? Okay, saya boleh bagi satu contoh. Ibaratkan sekarang macam mana RBS ni berlaku. You bayangkan sekarang you ada kat satu tingkat, you kat tingkat 12. Katakanlah, atau okay, you kat tingkat 1 lah. You kat tingkat 1. So ini atap you punya ceiling, ini you punya support. Right? Ni punya support. So ini adalah support, ini adalah resistance. Jadi dalam hal ni sekarang ni, you di tingkat 1. Bila you dekat tingkat 1, bila dia pecah je ni, you naik tingkat 1 lagi. Jadi sekarang ni kita masuk ke tingkat 2. Betul? Tingkat 2 pula adalah lantai tingkat 2 merupakan ceiling untuk tingkat 1. So itulah berlakunya jadi dekat sini. Resistance become support. Nampak tak? Faham tak dia ni? Jadi sekarang ni kita dah naik tingkat 2. Bila kita dah naik tingkat 2, tadi yang kita punya ceiling atas sekarang dah jadi support kita. Itu yang jadi lantai kita sekarang. Sama juga bila naik tingkat 3 nanti. Dia naik tingkat 3. Yang ini tadi, yang ini punya
ceiling tadi, dinding atas dia, dah menjadi dinding bawah untuk orang di atas. So itu je dia punya perumpamaan untuk RBS. Okay, resistance become support. Saya harap anda semua clear. Alright, so kalau macam ni, kena, katakanlah sekarang dalam situasi ni, katakanlah saya buat satu contoh to make it more clear. Naik, okay, berlaku some ranging, tapi sinilah merupakan sekarang ni, sinilah merupakan dia punya resistance. Okay, resistance. Okay, naik, dia kena, dia terjun, dia kena, dia terjun, lantung balik, dia kena, lantung balik. Sekali dia ambil satu force, term dia break. So ini breakout, tapi dia belum lagi jadi RBS. Tiba-tiba dia datang balik, dia patah balik, dia bagi salam ciuman terakhir dia. Kemudian dia gerak. Bila dia dah berlakunya proses ni, dia dah datang balik dan dia dah salam balik dan kemudian dia pergi, barulah dia valid untuk kita panggil sebagai RBS. Sebab apa? Ini tadi resistance dan dia dah hit, sekarang jadi support. So resistance become support. Faham Saya harap anda semua clear? Okey, itu cerita untuk RBS. Sekarang ni kita masuk kepada SBR. SBR pula, dia punya konsep bukan sama tapi dia menurun. Okey, sekarang kau nampak ada satu support kat sini. Ada satu support kat sini. So sekarang ni memanglah ni support. Tapi bila dia kena dan dia bagi salam dekat previous support tadi, sekarang ni sebab dia dah breakout. Dia dah breakout kat sini. Bila dia dah breakout, dia datang balik untuk bagi salaman yang terakhir. Salaman ni kita panggil sebagai, sebab tadi ni support, dia break, datang balik dan dia terjun. So ini sekarang dia jadi SBR, iaitu support dinding bawah tadi. Okey, bayangkan orang ni di tingkat 3. Dia pecah. Okey, tak tahu dia superhero ke apa, dia pecahkan benda ni. Dia dah pecahkan benda ni dan dia lantun kali yang terakhir. Dan sekarang ni dia dekat sini, iaitu sekarang ni mana resistance dia? Resistance dia adalah previous support dia kat sini. So ini sekarang dia punya resistance, dah bukan lagi support dia. Okey, saya harap anda semua clear. So itu SBR, RBS. Okey, sekarang kita akan go to the next one, iaitu apa yang menjadikan satu trend tu adalah uptrend. Okey, anda semua kena clear benda ni Yang menjadikan satu benda tu uptrend, ini apa tadi? Ini adalah resistance. Bila dia kena dia jadi apa? RBS, resistance become support now. Okey. Yang menjadikan semua ni naik turun ni disebabkan satu perkara sahaja, iaitu kita panggil sebagai higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Okey, satu tip saya bagi satu formula untuk korang nampak lagi senang Bila korang nampak benda tu uptrend, first kali korang buat, korang letak H. Sebab everything dekat situ semua high, 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 high. Okey? Dan beza dia adalah bila dia di bawah, kita letak DL. Bila di bawah kita letak DL. Bila di bawah kita letak DL. Bila di bawah, bila di bawah kita letak DL, dan bila di atas kita letak H. So iaitu higher high dan di bawah kita bagi higher low. Okey? Saya harap anda semua clear pasal benda tu. Okey, konsep dia sama juga. Okey, konsep dia sama juga dengan support and resistance tadi. Okey. So kita nampak kat sini kita ada higher low, higher high, higher low, higher high. Okay. So dalam higher low, higher high ni, sebenarnya kalau kita ambil definisi satu lagi, ini pun sebenarnya RBS juga. So dia ada beberapa nama. Okay, so kalau orang tanya ini apa dia? Oh, ini di sini point ni apa? Oh, ini adalah RBS. Ataupun nama dia lain kalau dari sudut keseluruhan structure, ini masih di high low. Dan dia break balik yang ni. Dia buat satu breakout dekat sini. Perasan tak? Dia buat breakout. Breakout ni kita panggil sebagai high high. Okay, boleh Adam? Kalau tak boleh replay balik video ni. Okay, so itu saja untuk high high, high low, high high, high low. So kita kena ingat, high low ni dia mesti kena berada. Tengok bila saya buat high low, high low,
high low, high high, high high, high high. Okey. Kalau anda perasan, setiap kali high high dia mesti lagi tinggi daripada yang tadi ni. Perasan tak? Dia punya level dah lagi tinggi. So dia higher high, higher high. Nampak? So maksud nampak tak? Dia dah lagi tinggi daripada lagi tinggi daripada level sebelumnya untuk yang high. Yang low pula, perasan tak? Higher low, higher low, higher low. Okey? Higher, dia lagi tinggi daripada previous ni. Harga dia lagi tinggi. Tapi dia masih kategori low dalam situasi ni. Ataupun dalam bahasa lain dia, kita panggil dia sebagai apa? RBS. Okey? Ada naik, dia breakout. Jadi, dia dah breakout kat sini. Dia buat high low lagi. Nampak? Dia punya high low ni, dengan ni. Semuanya meninggi. Ini pun meninggi. So, ini menjadikan sebuah trend tu jadi uptrend. Untuk downtrend pula, lebih kurang sama. Bila kita nampak dia menaik, kita standby H. Dia di bawah, kita letak L. Bila kita nampak dia standby H je. Dia nampak belah atas, kita letak H. Itu saja. So ini untuk uptrend. Untuk downtrend pula, kita nampak apa? L dulu kita letak. Okey? Dia akan ada dua benda. Lower low, lower high. Okey? Ini untuk downtrend. So untuk downtrend, tengok right? So ini kita panggil lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Okay, nampak tak? Jadi ini dah breakout dah tadi harga ni. Dah breakout. Dia dah melepasi tadi support tadi. Dalam bahasa lain dia adalah SBR. Okay, SBR. Tapi kalau ditanya ini point apa? Ini masih lower high. Sebab apa? Kenapa lower high? Sebab dia masih di bawah ini. Yang ni pula kenapa dia masih lower high yang ni? Sebab ini di bawah lower high yang ini. Kalau kata yang ini pula, kenapa dia lower low yang ni? Sebab dia lagi low daripada lower low yang ni. So konsep sama. Dia menurun. Yang ini pula menurun. Kalau high pula, dia high. You see? Nampak tak? Bila kita nampak dia uptrend, kita standby H. Bila nampak downtrend, kita standby L. Ini bukannya kata kita kena standby dekat chart tu macam mana. No. Ini standby untuk ilmu kita lah, information kita lah. Okay, knowledge kita. Alright. Okay, seperkara lagi. Ini very simple lah sebab tadi saya dah cover yang a bit korang kena perah kepala sikit. Yang ni saya nak make it simple je. Okay. Ni last part of the video. Lepas ni kita sambung benda lain. Okay, now. Tadi kita kata support resistance. So makna bila dia kena dekat resistance, ini basic kena dekat resistance, dia kena patah balik kat support. Bila dia kena dekat support, dia kena patah balik kat resistance. Bila dia kena dekat resistance, dia kena patah balik dekat support. Tapi kalau dia break, dia datang balik, itu kita panggil sebagai, sekarang ni dia dah jadi apa? SBR. Nampak tak situasi dia sekarang ni? Jadi macam mana pun kita kena tahu asal usul support resistance ni kuat. Itu kena tahu. Diorang ni adalah dinding, di mana selalunya bila price sampai dia akan melantun balik. Okey. Bayangkan ni adalah dinding. Bila price sampai je dia akan lantun balik. Tapi sekiranya berlaku breakout, ini hanya breakout dia belum kategori SBR ke apa benda ke, belum lagi. Tu kalau dia datang, dia bagi salaman dan dia gerak, barulah kita boleh letak dia SBR ataupun RBS menurut apa cerita dia. Kalau uptrend dia akan jadi RBS, kalau downtrend dia akan jadi SBR. Okey, saya harap anda semua clear. Okey, kalau agak macam dah pening-pening sikit, tapi sebenarnya benda ni simple je. Alright, mungkin kalau yang mana yang baru, yang first time, okey, korang boleh minum air dulu, relax dulu, dan buka video next. Okay, so kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, take care.